Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk kami pada hari ini adalah hak jiran. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4, iaitu pertama adalah saya, Nur Diana binti Muhammad Afuf, 17 DDT 19F2006. Yang kedua adalah Nur Azizah binti Hamzah, 17 DDT 19F2058. Ketiga adalah Nur Hanis binti Jumaat, 17 DDT 19F2021. Dan terakhir adalah Nur Syuhaida binti Abdul Tani, 17 DDT 19F2001. Seterusnya, bagi isi kandungan, kami terbahagikannya kepada 4. Yang pertama adalah pengenalan, kedua adalah hak jiran, ketiga adalah tanggungjawab dan keempat adalah kesan. Saya akan mulakan dengan yang pertama iaitu pengenalan. Apakah maksud jiran? Maksud jiran terbagi kepada 2. Mengikut Kamus Dewan adalah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah sendiri yang dikenali sebagai orang sebelah atau tetangga. Manakala menurut Islam adalah orang yang ada hubungan dengan anda dalam sesuatu kawasan tinggal berdekatan, iaitu bilangan rumah sebanyak 40 rumah dari penjuru timur, barat, utara dan selatan di sekeliling rumah anda. Seterusnya, bagi jenis hak jiran terbagi kepada 3. Yang pertama adalah jiran yang Muslim dan berhubungan darah. Mereka mempunyai 3 hak. Yang pertama adalah hak Islam, kedua adalah hak kekeluargaan, ketiga hak kejiranan. Yang kedua adalah hak jiran yang Muslim tanpa hubungan darah. Mereka mempunyai 2 hak, iaitu hak Muslim dan hak kejiranan. Yang terakhir, bagi jiran yang bukan Islam, mereka mempunyai 1 hak, iaitu hak kejiranan. Bagi slide yang seterusnya, saya akan pas kepada Nur Syuhaida. Terima kasih Diana. Saya Nur Syuhaida binti Abdul Tani, nombor matrik 17 DDT 19F2001. Saya akan menerangkan hak jiran. Hak jiran perlu bagi setiap individu untuk pelihara kerana hal ini adalah selari dengan tuntutan agama. Hal ini sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, iaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia menyakiti jirannya. Menghormati jiran seperti pengamalan mereka selagi mana tidak membawa kemudaratan. Walaupun jiran tersebut bukanlah beragama Islam, maka menghormati dan tidak mengganggu kehidupan dan pengamalan mereka, misalnya ibadah mereka dalam agama mereka. Seperti contoh yang dilakukan oleh orang-orang Cina dengan meletakkan tukung di luar rumah, maka hendaklah dihormati selagi mana tidak membawa bahaya dan mudarat. Antara hak jiran yang lain perlu dipelihara adalah layanan baik dan kasih sayang serta akhlak yang baik dalam muamalah dengan mereka. Akhir sekali, Islam mementingkan hubungan mesra dan layanan baik kepada jiran, dan ini terlihat daripada banyak panduan daripada hadis baginda, antaranya ialah daripada riwayat Abu Zar yang menyebut telah bersabda Rasulullah SAW, iaitu, wahai Abu Zar, sekiranya engkau memasak marak, sejenis makanan berkuah seperti sup, maka banyakkanlah kuahnya dan berikan kepada jiran engkau. Itu sahaja daripada saya akan serahkan kepada Nur Hanis. Terima kasih Nur Syuhaida. Saya Nur Hanis binti Jumaat, nombor kad matrik saya adalah 17 DDT 19F2021. Saya akan menerangkan tentang tanggungjawab jiran. Tanggungjawab yang pertama adalah menghulurkan bantuan ketika kecemasan. Jiran yang baik akan membantu jirannya yang menghadapi kesusahan, apatah lagi dalam hal kecemasan. Jiran adalah orang pertama yang diharapkan untuk menghulurkan bantuan atau bagi mendapatkan pertolongan. Jiran yang baik akan prihatin dan sentiasa bersedia memberikan pertolongan mereka sekiranya mereka memerlukan pertolongan, tidak kira dalam keadaan susah ataupun senang. Yang kedua adalah menjaga keharmonian masyarakat.
Masyarakat yang mempunyai semangat kejiranan juga akan menjamin keselamatan dan keharmonian masyarakat. Jiran yang baik akan bersama-sama menjaga kawasan kediaman mereka daripada berlaku kejadian yang tidak diingini seperti kejadian pecah rumah. Masyarakat sebegini boleh membuat rondaan pada waktu malam bagi memastikan kawasan kediaman mereka sentiasa dalam keadaan yang selamat. Yang ketiga adalah mengenali adat kebudayaan kaum lain. Mengenali adat kebudayaan kaum lain merupakan faedah hidup berjiran. Masyarakat Malaysia ialah masyarakat yang berbilang kaum. Adat budaya yang berbeza antara kaum lebih merapatkan hubungan kejiranan dalam kalangan masyarakat. Selain itu, adat resam sesuatu kaum dapat diketahui oleh jiran yang berlainan kaum. Hal ini boleh menggambarkan hidup berjiran juga boleh membolehkan kita mengenali adat budaya antara kaum. Yang terakhir adalah bertegur sapa. Amalan bertegur sapa perlu dilakukan oleh setiap orang dan menjadi syarat utama dalam membentuk akrab sesama jiran. Meluangkan masa untuk berkunjung ke rumah jiran dapat mengeratkan dan menghidupkan semangat hidup berjiran. Kita akan lebih mengenali jiran apabila kita menziarahi mereka. Itu sahaja daripada saya. Slide seterusnya saya akan pas kepada Nur Azizah. Terima kasih. Terima kasih Nur Hanis. Saya Nur Azizah binti Hamzah, nombor matrik 17 DT19F2058. Saya akan menerangkan tentang kesan jiran yang menimbulkan sengketa. Pertama, wujudnya masyarakat yang tidak bermoral. Apabila tidak wujud perpaduan, maka secara tidak langsung akan wujud masyarakat yang tidak bermoral. Masyarakat seperti ini akan mewujudkan pergaduhan di kalangan rakyat. Hal ini tidak boleh dibiarkan kerana ia boleh menyebabkan pergaduhan yang teruk. Kedua, aspek sosial. Aspek sosial memang tidak dapat disangkal sebagai satu cabaran besar yang perlu dihadapi. Contohnya, sekiranya aspek sosialisme tidak wujud dalam negara, akan wujud kelompok-kelompok kecil di mana kelompok-kelompok ini menunjukkan jurang di antara masyarakat dalam negara. Ketiga, masyarakat yang demokratik. Masyarakat yang demokratik serta matang dalam membentuk kesefahaman merupakan satu kunci kepada pembangunan negara. Masyarakat yang demokratik adalah masyarakat yang boleh menerima pandangan, berkongsi dan melaksanakan segala sesuatu yang berfaedah. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.